السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم جميعا؟ أرجوكم في صحة وعافية إن شاء الله. أيها الطلبة جميعا، في هذا اليوم سنتعلم الدرس الثالث تحت الموضوع رحلة عابسة للشاعر أحمد محرم. رحلة عابسة للشاعر أحمد محرم. طيب, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini kita akan belajar tajuk yang ketiga, di bawah topik yang ketiga, berkaitan dengan syair, iaitu syair yang bertajuk Rihlah Abisah, yang bermaksud perjalanan yang gersang. Dan syair ini disampaikan oleh Ahmad Muharram. Baik, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk tema pertama, tema part yang pertama di dalam syair ini, bermula nas daripada bait yang pertama sehingga bait yang ke-15. Jadi sebelum kita memanjangkan langkah, saya suka untuk kita sama-sama dengar qasidah ataupun syair ini, insyaallah. وهفى الحنين بقلبه الخفاق ما عصف الهوى بجوانح المشتاق وهفى الحنين بقلبه الخفاق ما يصنع القلب الطروب إذا الهوى بلغ القرار وجال في الأعماق يا صاحبي فيما المقام على الأذى سر فالبلاد فسيحة الآفاق ماذا تظن بنا المدائن والقرى الركب ركبي والرفاق رفاقي وأنا الذي أحببتها وجعلتها دار الهوى ومحلة المشتاق ولكم سقيت ربوعها من أدمعي والباقيات جوامد الآماق لاذت بأروقة البيان فلم تجد في الحادثات النكر مثل رواق أدب تحصن بالمروءة فارعوى عنه المساوم واتقاه الراقي ما كنت أحسب والخطوب كثيرة أن القريض يباع في الأسواق قل للجداول والزروع تحدثي قل للجداول والزروع تحدثي في غير ما وجل ولا إشفاق. Okey, baik. Cukuplah untuk 15 bait saja, kita dengar syair Rihlah Abisah ni. Jadi anak-anak mata Allah Subhanahu wa taala sekalian, untuk tajuk Rihlah Abisah ini ataupun untuk tema yang pertama ni, mula-mula kita akan berkenalan dengan siapa dia Ahmad Muharram. Siapa dia Ahmad Muharram? Ahmad Muharram bin Hasan Afandi Abdullah. Nama beliau adalah Ahmad Muharram bin Hasan Afandi Abdullah. Beliau dilahirkan di mana? Wulida bil Qahirah. Wulida bil Qahirah. Wulida bil Qahirah fi syahr Muharram, tahun 1294 Hijrah. Jadi untuk yang ini, Ustazah anjurkan kepada awak untuk lebih selamat untuk kita tidak mengambil tahun kelahiran beliau lah, tapi terus ambil tempat lahir dan juga bulan kelahiran. Kat sini pun dah ada markah dan dah cukup memadai lah. Jadi wahwa min asli Turki lakinna akhwalu ummuhu min ihdal ailatin misriyah asyahirah. Jadi beliau ini asalnya adalah daripada Turki, tetapi bapa saudara sebelah mak dia merupakan salah seorang daripada keluarga yang masyhur di Mesir. Intaqala bihi walidahu ila Damanhur haitsu maqarra amalihi. Beliau berpindah ke Damanhur, mengikut bapanya ke Damanhur, sebab ayah beliau bekerja di sana. Seterusnya
akhadha yantaqilu bainal Qahirah wa Damanhur. Okey, jadi summa istaqarra bi Damanhur. Okey, beliau ini berulang-alik dari Qahirah ke Damanhur untuk belajar sehingga akhirnya beliau menetap. Istaqarra tu adalah maksudnya menetap di Damanhur, dan tuwfiya biha, dan meninggal di sana juga. Tamatnya kehidupan hidup Ahmad Muharram ni, berakhirnya kehidupan Ahmad Muharram ni di Damanhur juga pada tahun 1945 Hijrah. Okey. Baik, apa dia pandangan pengkritik tentang Ahmad Muharram? Okey, pandangan pengkritik tentang Ahmad Muharram, dia dah masuk dekat sini. Okey, dekat sini dah masuk bab pandangan pengkritik terhadap Ahmad Muharram. Okey, apa pandangan pengkritik terhadap beliau? Okey. Oh maaf, dekat sini, start dekat sini. Ya'uddu Ahmad Muharram min kibar syu'ara an-Nahdhah. Ni yang pertama. Okey, kalau kita baca dalam nota adab nusus yang sedia ada pada awak tu, okey, awak boleh buka muka surat okey, boleh buka muka surat 38, ada dekat situ. Ada dekat situ. Maqalatuhu syi'riyah. Ataupun ara'un nuqad fihi. Ini pandangan penyair terhadap beliau. Jadi yang pertama, ya'uddu Ahmad Muharram min kibari syu'ara an-Nahdhah. Okey, Ahmad Muharram ini dianggap sebagai tokoh penyair era kebangkitan sastra Arab moden. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ba'dhan nuqad yufaddiluhu ala Hafiz Ibrahim. Okey, sebahagian daripada pengkritik sastra melihat beliau ini lebih banyak dia punya kelebihan. Okey, Ahmad Muharram ni kelebihan dia lebih banyak berbanding dengan Hafiz Ibrahim. Okey, yang ketiga, huwa naddu lisyu'ara, huwa naddu wa naddu lisyu'ara al-kibar illa annahu lam yanalu syahratuhum. Okey, jadi beliau adalah tokoh penyair yang luar biasa, yang sangat luar biasa, namun tidak terkenal, tidak masyhur. Dan beliau menyusun banyak syair Islam. Okey, jadi walahu qasaidu islamiyah, dhamanuha diwanuhum Majidul Islam. Dan dia juga ada banyak sebenarnya menyusun banyak syair-syair Islam yang dihimpunkan di dalam kitab Majidul Islam, iaitu himpunan syair kemuliaan Islam. Okey, dan yang ketiga, okey, ambil sampai lam yanalu syahratuhum pun dah memadai. Okey, yang keempat adalah ya'tabiru Muharram syairul Islam wa syairul wataniyah. Ini yang keempat. Okey, ini yang keempat. Jadi Ahmad Muharram ini dianggap sebagai penyair negarawan, sastrawan negara lah, dan juga penyair Islam. Ini antara dia punya gelaran yang diberikan kepada Ahmad Muharram dari segi dia punya tugas karakter dia sebagai penyair. Okey, seterusnya kita tengok Munasibatul Qasidah. Okey, خرج الشاعر في رحلة من بلدته في رحلة من بلدته دمنهور بالبحيرة إلى القاهرة ثم الإسكندرية. Okay, jadi penyair yang pertama, Munasibatul Qasidah yang pertama adalah Munasibatul Qasidah ni apa? Munasibatul Qasidah ini bermaksud bagaimana beliau membentuk, bagaimana beliau boleh ilham itu bagaimana ilham itu terlahir dan membolehkan beliau untuk mencipta syair ini. Okay, yang pertama adalah kerana penyair, satu hari penyair ataupun Ahmad Muharram ni dia keluar
fi rihlatin min baldatihi Damanhur, daripada dia keluar daripada ibu negara dia iaitu Damanhur ke Buhairah. Ketika mana waktu tu dia melalui Buhairah, Damanhur tu dia melalui Buhairah tu menuju ke Qahirah, kemudian ke Iskandariyah. Jadi kalau dekat Mesir Damanhur, Iskandariyah ni dekat-dekat lah, dekat-dekat. Jadi thumma al-Iskandariyah. Habis famarra fi tariqihi bidan syawai wal qanatir al-khairiyah wal ahram. Jadi dia telah melalui apa? Ahmad Muharram dia telah melalui dan Syawai. Dan Syawai ni nama tempat. Kemudian Qanatir pun nama tempat. Qanatir Khairiyah nama dia, dan juga Al-Ahram. Dia melalui tempat-tempat ini. Fata'atharat, yang ketiga. Fata'atharat nafsahu faqala hadhihi al-qasidah. Fannas min qubayla tajribatu dzatiyah. Jadi bila dia lalu tempat-tempat macam ini, dan ataupun pemandangan yang ditengok sepanjang perjalanan dia ke Qahirah tu tadi, memberi kesan sebenarnya ataupun menjentik hati dia. Yang fata'atharat nafsahu tu tadi menjentik hati dia sehingga memanggil dia untuk mencipta syair ini. Faqala hadhihi al-qasidah fannassa min qubayla tajribatu dzatiyah. Jadi nas syair ini tercipta ataupun terhasil daripada pengalaman diri beliau sendiri. Jadi ini kita boleh panggil sebagai munasibatil qasidah ni, kita boleh panggil sebagai sinopsis bagaimana beliau mendapat ilham untuk mencipta qasidah Rihlah Abisah. Baik. Jadi anak-anak dirahmati Allah SWT sekalian, kita tengok seterusnya. Ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat, sebagaimana yang Ustazah dah pernah jelaskan kepada awak sebelum-sebelum ni berkaitan dengan ma'anil mufradat. Ma'anil mufradat adalah item yang memang wajib untuk awak tekankan dan hafaz, kerana soalan syair mesti akan ada ma'anil mufradat. Kat sini aja markah dia ada 2, 3 ataupun 4. Jadi labudda alaikum an tahfaz al-kalimah wa ma'naha. Hadha huwa muhimun jiddan. Jadi untuk ma'anil mufradat, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama adalah jawanih. Jawanih. Jawanih ni apa jawanih? Jawanih itu adalah jam'un janihatun wa hiya ad-dhulu'un. Jawanih ni jamak kepada janihah. Jawanih ni jamak. Janihah ni dia punya mufrad. Maksudnya apa? Maksudnya tulang rusuk. Wal muradu bihi al-qad. Itu hati. Hati. Kemudian yang kedua hafa. Hafa, apa maksud hafa? Hafa maknanya haraka. Haraka apa? Taharrak. Bergerak. Yang ketiga jawamidul amaq. Jawamidul amaq la dumu'un fihinna wal amaqun jama' muqun. Amaq ini jamaknya adalah amaq ni jamak, al-amaq ni jamak. Muqun ini yang mufradnya. Wa huwa majra dam'un fil 'aini, tempat mengalir apa? Mengalir air mata. Kalau perasan, kalau kita nangis kan, air mata kita bukannya bersipah-sipah macam kita tuang air daripada baldi, daripada gayung, tapi dia mengalir macam ada, seolah-olah macam ada parit kecil je dekat muka kita ni kan. Jadi dia mengalir satu lurus je. Itu kita panggil sebagai amaq. Baik, seterusnya yang keempat rubu'un. Rubu'un jamak rab'un. Rubu'un jamak rab'un wa huwa al-makan alladhi yuqamu zaman ar-rabi' thumma atlaqa ala kulli manzil. Rubu' ini adalah jamak. Dia punya mufrad rubu'. Rab'un. Apa maksud dia? Tempat yang didiami pada musim bunga. Makan alladhi yuqamu zaman ar-rabi', tempat yang didiami pada musim bunga. Kemudian digunakan untuk semua jenis rumah. Thumma atlaqa ala kulli manzil. Seterusnya yang kelima an-nakru. An-nakru, betul tak sebutan dia an-nakru? Kalau kita tengok balik dekat syair tu tadi,
Okey. An-nukri. Okey, an-nukri kat sini. An-nukri. Nukri maksud dia jamak nakra. Okey, nukri jamaknya jamak nakra. Wa syadidah iaitu melampau. Warwaq syaqqatul baiti allati duna syaqqa al-ulya. Jadi kalau nakra ni maksud dia keterlaluan. Nakra ke syadid ke maksud dia sama. Okey, maksud dia sama. Okey, nakra ni jamaknya. Okey. Dia punya mufradnya. Nakar jamaknya. Jadi maksudnya melampau. Okey, ruwaku syaqqatul baiti allati dun syaqqa. Maksudnya ada apa? Ianya ruwak ini adalah tingkat. Okey. Syaqqah ni bilik sebenarnya, bilik ke rumah ke, bilik kecil lah ataupun rumah allati duna syaqqatul ulya, yang mana kedudukan rumah tu bukanlah di tingkat yang paling tinggi. Okey, jadi sama ada kedudukan rumah dia tu yang paling bawah, tengah-tengah ke, ataupun tingkat yang paling bawah, tapi bukan tingkat yang paling atas. Okey, tu. Seterusnya perkataan ra'awa. Ra'awa bermaksud taruka, meninggalkan, ataupun naza'a, mencabut daripada sesuatu. Wajlun maksudnya khauf, takut. Yumarisu, yu'ani, menghadapi. Okey. Al-jani, al-thamar, buah ataupun hasil. Okey, ni al-jani, laljani. Okey, kemudian anatin maksudnya masyaqqah atau muskilah. Masyaqqah, muskilah, mihnah sama maksud dia, iaitu kesusahan, kesulitan, kesukaran, ujian. Okey, dan terakhir adalah imlaq. Imlaq ni maksudnya faqrun syadidun, terlalu miskin. Okey, fakir ni dia susah ni. Fakir dengan miskin, fakir tu lagi susah. Kalau miskin tu masih lagi, miskin ni susah juga. Okey, tapi kalau fakir lebih susah daripada miskin. Macam gitu. Kalau orang miskin dia duduk dekat rumah naik basikal, kalau fakir okey, kalau miskin rumah batu kecil, contoh rumah PPRT, kecil je rumahnya. Okey, tak ada kereta, tak ada motor, ada basikal je. Tapi kalau fakir duduk kat pondok buruk. Nak bagi perbandingan di antara miskin dengan fakir tu tadi. Okey, baik. Ini selesai untuk apa kita panggil? Dia punya makna mufradat. Okey, sekarang kita berpindah hayya nantakil ila makna al-am min hadhihi al-abyat atau النص الأبيات الأول إلى البيت الأول إلى بيت 15. Okey, sekarang kita akan tengok satu persatu dia punya makna al-am. Okay, kebiasaannya makna al-am ini dia akan ikut kepada inilah setiap bait tu lah. Okey, setiap bait. Okey, yang pertama kita tengok makna al-am yang pertama. Yaqulu syair innahu ni minta maaf lagi pula dia punya ni. Okey, baik. Teruskan. Apa yang nak disebutkan oleh okey. Baik. Yang pertama, dah bantu untuk bulkanlah dia punya point kat sini. Okey, yaqulu syair ni yang pertama. Yaqulu syair
إنه وجد في نفسه شوقا وحنينا إلى تنقل في أنحاء بلده الذي أحبه. Okay, ini yang pertama. Okay, apa penyair sebut? Penyair kata beliau merasakan dirinya begitu rindu. Wajada fi nafsihi syauqan, merasakan dirinya begitu rindu dan ingin sangat merantau. Syauqan, haninan maksud dia sama. Ila tanaqal, ila tanqil, maksudnya nak berpindah, nak merantau fi anha ibadihi allazi ahabbahum, ke mana? Ke seluruh negara yang dia rasa dia nak sangat pergi, dia rasa dia suka sangat. Okay, itu yang pertama, makna al-amal yang pertama. Okay, yang kedua, okay, wa talama saqarubuhu bi'adma'ihi hina bakhalat uyunu ghairihi bid-dumu'. Okay, ni yang kedua. Jadi dia kata selagi matanya terus disirami dengan air mata ketika yang lain enggan mengalirkan air mata. Dia ada cerita sebenarnya dekat dalam tema yang pertama ni. Kenapa dia jadi sangat sentimental? Dia ada sentimental value dekat sini. Sebab dalam bait 1 sampai 15 ni, okay, dia ada cerita tentang yang pertama berkaitan dengan penyair. Penyair pada zaman dia. Okay, dia merasakan yang penyair-penyair lain yang pada zaman dia tu tidak ikhlas dalam menyampaikan atau mencipta sebuah syair, kerana dia rasa penyair-penyair pada zaman dia tu lebih kepada nakkan duit, jadi dijual beli syair. Okay. Kemudian yang kedua dalam tema ni 1 sampai 15 ni, lepas habis dia cerita pasal penyair, dia cerita pasal petani yang sentiasa ditindas oleh orang-orang yang kaya. Okay, jadi dia ada sentimental value kat situ. Sebab apa? Nanti kita tengok dia ada kat bawah makna al-am tu nanti ada cerita dia lagi. Okey, tu yang kedua. Okey, ketika mana dia rasa waktu dia bersedih, dia sedih dengan apa yang berlaku, orang lain tak kisah. Tu maksud dia kat sini. Okey. Seterusnya yang ketiga, fahazal balad malja'u syair kama annahu maladzun laha. Okay, ini yang ketiga. Okay. Jadi dia kata negara dia tu adalah tempat untuk penyair-penyair ini berlindung, sebagaimana dia juga merupakan benteng bagi negaranya. Jadi bila negara itu tempat penyair-penyair dia berlindung, dan penyair-penyair itu juga merupakan benteng kepada negara dia. Okay, itu yang ketiga. Okay, dan yang keempat, فعندما تشتد الخطوب يطلب منه أن يعبر ببيانه عن آلامه. Okey, ini yang keempat. Ni. Itu yang keempat. Okey, maksudnya apa kat situ? Dia kata ketika mana apabila ada perkara yang begitu mendesak, dia diminta untuk menyatakan rasa penderitaannya. Alam ni kesakitan, penderitaan maksud dia, alamuha. Okey, jadi sampai satu tahap mungkin dia tak boleh lagi nak fikir ataupun tak boleh lagi nak simpan apa yang dirasa. Kekecewaan, kesedihan. Jadi dia terpaksa mengungkapkan huwal mu'abbir. Dia terpaksa mengungkapkan perasaan dia ataupun apa yang dia rasa tu tadi, yang kesakitan yang dia rasa, penderitaan yang dia rasa. Okey. Okey, tu. Tu yang keempat. Okey. Kemudian yang kelima, يبدأ الشاعر يفخر بآدمه فهو أدب حر صانته المروءة عن التبذل فلم يطمع في شرائه طامع. Okey. Ni kat sini. يبدأ الشاعر يفخر بآدمه
fahuwa adabun hurrun salathu al-muru'ah an tabaddul. Okey, falam yatma' fi syira'i tami'. Okey, kemudian bila dia dah menyatakan rasa kesedihan dan sebagainya, dia mula penyair pun mulalah merasa berbangga. Yafkhuru tu rasa berbangga dengan sastra dia sendiri. Sebab apa? Sebab dia merasakan bahawa sastra dia sastra yang dia cipta ataupun adab yang dia cipta itu adalah bebas, tak terikat dengan mana-mana pihak sekalipun, kerana ia lebih kepada apa? Hurrun sanatul muru'ah. Dia memelihara maruah diri dia daripada hilang kehormatan diri dia. Maksudnya dia nak membezakan diri dia dengan penyair yang lain. Okay, dia tak ada jual-jual syair ke, ataupun dia tak ada cipta syair semata-mata untuk dia jual beli, ataupun jual syair, buat syair semata-mata untuk mengampu dan sebagainya, tak. Tapi dia buat syair adalah semata-mata kerana kecintaan dia kepada agama dan juga rasa cinta dia kepada negara dia. Okay, dia nak comparekan diri dia dengan penyair yang lain kan. Okay, itu. Okay, kemudian okay, ini dah habis. Okay, tema tentang penyair dah habis. Sekarang dia masuk tema, dia masuk cerita yang lain pula. Wa yu'assifu syair li anna ba'da syu'ara yaktasibuna bi asy'arihim wa yubi'unaha liman yadfa'u thaman. Okay, fayamdahuna wa yakhda'una liman yu'tihim. Okay, jadi maaf, masih lagi dalam kategori penyair tu tadi. Jadi wa yu'assif ni maksudnya dia rasa duka cita, dia rasa kecewa. Kerana dia kata apa? Kerana sebahagian daripada penyair dia mencari puisi mereka dengan menjual. Yang kata sibuk Nabi Asy'arihim, mereka buat puisi ni untuk dijual beli kepada orang yang membayar, liman yadfa'u thaman, dengan harga. Fayamdahuna wa yakhda'una liman yu'tihim. Jadi dia buat syair adalah untuk memuji-muji orang yang beli syair tu dengan mereka. Jadi situasi ni menyebabkan dia rasa sedih sangat. Seolah-olah kedudukan puisi tu tidak ada nilai di sisi penyair-penyair yang lain. Tu. Okay, jadi dia rasa sangat duka cita lah dengan apa yang berlaku di kalangan penyair-penyair pada zaman dia. Okey dah habis. Kita dah habis tentang cerita penyair. Okay, sekarang dia pindah kepada cerita yang baru. Cerita dia yang baru, wa yantaqilu syair. Okay, dia berpindah kepada apa? Wa yantaqilu syair lil hadits anil falah. Okay, kat sini cerita yang baru pula, dia bercerita tentang kehidupan pekebun pula, petani. Okay, wa qad amala Muharram fi shababihi bil fallaha ma'a walidihi alladhi kana yudiru ba'd al aradi. Okay, jadi kenapa tercetusnya idea ataupun ilham untuk dia cerita pasal falah ni? Okay, sebab dia juga pernah bekerja. Sewaktu zaman dia muda, dia pernah bekerja sebagai petani dengan ayah dia. Alladzi kana yudiru ba'd al aradi, yang pernah mengendalikan beberapa tanah pertanian. Okay, kemudian fayu'assifu lima yusibu al-falah min syaqa'in wa harman wa min syada'id ad-dahri. Okay, jadi ni seterusnya adalah dalam syair dia juga, dia ada menceritakan tentang kesedihan dia, duka cita dia tentang apa yang menimpa yusib al-falah, apa yang menimpa falah, yusibu al-falah min syiqa' hirman, daripada segala kesusahan yang dialami oleh petani itu menyebabkan dia berasa sangat sedih lah. Wa min syada'idud dahri, apa kepayahan yang mereka lalui, keperitan yang mereka lalui sepanjang mereka bertani. Okay, fawalan tafiq bima yantajihu min khairat. Kerana apa? Kerana petani-petani tu tidak boleh pun mendapat sedikit pemanfaat daripada apa yang mereka usahakan. Okay, bal yatamatta biha man la yastaqha. Bahkan dikata yang merasai nikmat daripada hasil yang diusahakan oleh petani itu adalah orang-orang yang tak berhak pun sebenarnya. Maksudnya orang-orang kaya.
Orang-orang yang kaya, orang-orang yang ada kedudukan, ada pangkat. Okey, wa bainama yas'udu al-mutarafun bi iraqil falah ya'ishu huwa fi faqrin syadid. Okey, manakala dia kata orang yang kaya tu tadi teruslah selesa dengan keringat petani yang hidup dalam kemiskinan yang melampau tu tadi. Okey, faqrun syadid. Orang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Dan dalam bait yang terakhir juga, bait yang ke-15 tu juga dia ada cerita tentang apa? Thumma yata'ajjabu syair min tafawutil arzaq bainan nas. Kemudian penyair juga ada menceritakan tentang rasa kagum beliau terhadap kepelbagaian punca rezeki manusia ni kan. Maksudnya ada orang jadi petani, ada orang tangkap ikan. Pekerjaan-pekerjaan yang bermacam-macam yang menjadi sumber kepada rezeki orang ramai. Jadi itu sesuatu yang membuatkan Ahmad Muharram ni rasa kagum. Okey, itu. Jadi habislah kita punya makna al-am. Okey, dan kita masuk kepada Mawatinul Jumal untuk bait 1 sampai 15. Okey, untuk Mawatinul Jumal ni sebenarnya adalah apa dia, suarul balaghiyah. Okey, apa dia balaghah yang terdapat di dalam syair Ahmad Muharram bermula daripada bait yang pertama sehinggalah bait yang ke-15 ni tadi. Okey, kalau awak tengok dekat buku teks ni, bila kita tengok sekali imbas nampak macam tak ada point kat situ kan, sebab dia tidak bold kan. Tapi kalau awak tengok dalam nota awak, sebenarnya dalam nota dah di highlightkan keyword, okay, untuk memudahkan kita kenal dan hafazlah dia punya suara balaghiyah ataupun mawatinul jumal yang terdapat pada ayat-ayat tertentu di dalam bait 1 sehingga 15. Okay, sebagai contoh, okay, kita tengok fil bait ats-tsani. Okay, fil bait ats-tsani ni bait yang kedua. Ma yasna'ul qalbu. Ma yasna'ul qalbu. Ma itu di situ adalah al-istifham. Jadi awak ambil ni je, istifham. Awak ambil istifham ni je. Okay, sudah memadai. Okay, kemudian fi qawlihi ya sahibi. Ya sahibi. Ya sahibi itu adalah nida. Ini dia punya keywordnya, nida. Okay, nida. Okay, lepas tu lagi apa kat situ ada? Fi mal maqamu ala al-adha. Okay, fawa istifham. Okay, tapi ambil yang sini lah, ini je yang penting, yang sahibi ni je. Okay, tapi kalau dia sambung lagi fi mal maqamu ala al-adha, fi ma ini adalah adawat istifham. Okay, adawat istifham. Okay. Kemudian ماذا تظن بنا المدائن والقرى؟ kat sini isti'arah makaniyah. Isti'arah makaniyah ditashkhis. Awak ambil isti'arah makaniyah je. Sudah cukup. Okey, darul hawa tashbih baligh. Ni. Ini semua adalah keyword dia. Walakum saqitu rubu'iha min adma'i wal baqiyatu jawamidul amaq. Dekat sini dia punya keywordnya adalah khabariyah. Mana tadi? Ni, khabariyah. Okey. Kam ni adat khabar kan? Okey, jadi kat sini khabariyah. Pada kam ni tadi. Okey, lepas tu kalau disambung lagi waqalu sakitu rubu'ih min adma'i, dekat sini kinayah. Sini kinayah. Ni. Sini khabariyah, sakitu rubu'iha min adma'i, kat sini kinayah. Okey, kinayah. Kemudian jawamidul amaq, dekat sini tibab. Okey, jawamidul amaq, tibab. Okey, kat situ tibab. Seterusnya fi qawlihi la zatun bi arwaqatil bayan, tu isti'arah makaniyah. Isti'arah makaniyah je. Okey, ambil isti'arah makaniyah je, tak payah bening. Tak payah bening. Tak payah nak susah-susahkan kepala. Zah, macam mana saya nak hafal banyak sangat ni?
Tak masuk kepala saya, tak payah. Ambil je tu istifham, nida, istifham, isti'arah makannya itu je. Itu pun dah cukup dah. Dah ada markah dah. Sebab itu benda yang penting kat situ. Yang penting awak kenal, tahu ini apa ya, ni apa nida, ma apa ada istifham. Kemudian khabariyah, insya'iyah, tibak macam mana, isti'arah makaniyah, tashkhis macam mana. Baik. Jadi saya rasa itu sedikit lah untuk syarah nas yang pertama sehingga 15. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada perkongsian yang akan datang, menyambung nas yang seterusnya, iaitu nas yang ke-16 sehingga 21 di bawah tajuk Rihlah Abisah, insyaAllah. Cukup sekalian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.